Okey, kita mulakan sekarang ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, sementara kita tunggu kawan-kawan awak yang lain, tak nak buang masa, jadi kita mulakanlah dulu sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa cikgu nak kamu tonton video yang cikgu tayangkan. Okey, selepas habis kamu tonton, cikgu nak kamu kaitkan dengan tajuk pembelajaran kita ataupun apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey? Okey, cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan sudah bersedia. Okey, boleh mulakan sekarang. Hai, saya Encik Adiwila. Hari ini Encik Adiwila nak tolong seorang pelajar ni kerana katanya setiap kali dia menulis isi karangan, cikgunya komen isinya tu kelawar ataupun kadang-kadang terpesong. Ini tentulah adik tu menulis isi karangan tanpa menggunakan sebarang teknik. Sebenarnya untuk menghasilkan isi karangan kita boleh gunakan pelbagai teknik. Hari ini Encik Adiwila nak perkenalkan teknik menulis isi karangan yang dinamakan sebagai teknik tohu coket. Apa? Boleh? Tak apalah. Lebih pendek, sesuatu nama teknik itu lebih senang nak ingat. Hu bermaksud topik. Hu bermaksud huraian alat topik. Co bermaksud contoh. Ke bermaksud kesan. Pi bermaksud penulis. Contoh karangan. Pembelajaran secara dalam talian berkembang pesat di negara kita. Pada pendapat anda, apakah kebaikan pembelajaran seperti ini kepada murid-murid? Untuk isi yang Encik Adiwila pilih hari ini ialah ilmu mudah dipelajari di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Jadi kita masukkan ayat topik. Topik kita ialah ilmu boleh dipelajari di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Uraian kita ialah penggunaan bahan pembelajaran secara dalam talian tidak mempunyai had waktu dan tempat. Contoh kita ialah menonton video dari YouTube atau mendapat bahan dari laman web pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Kesan. Kesannya adalah murid tidak perlu bergantung dengan guru di sekolah sepenuhnya untuk mendapat ilmu. Penulis kita boleh ulang semula ayat topik tadi, iaitu jelaslah bahawa melalui konsep pembelajaran dalam talian sesuatu ilmu boleh dipelajari pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Kalau kita dengarkan ayat lengkap, jadi kita menggabungkan kesemua ayat yang ada dalam tohu coket ini. Ayat lengkap begini. Kebaikan pembelajaran secara dalam talian ialah ilmu boleh dipelajari di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Jadi kita masukkan penanda wacana. Tulis begini. Hari ini dikatakan demikian kerana penggunaan bahasa pembelajaran secara dalam talian tidak mempunyai had waktu dan tempat. Jadi kita masukkan contoh, kita guna ayat begini. Sebagai contoh, murid boleh mempelajari sesuatu perkara dengan menonton video dari YouTube atau mendapat bahan dari laman web pembelajaran pada bila masa dan di mana tempat yang mempunyai pencapaian tingkatnya. Ini kita mulakan dengan kesan dengan menulis seperti ini. Kesannya, murid tidak perlu bergantung dengan guru di sekolah sepenuhnya untuk mendapat ilmu. Sebaliknya, murid boleh mengeluarkan ilmu dan mereka penuntut hidup seluas-luasnya. Kemudian, kita masukkan penugas menggunakan ilmu penanda wacana. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa melalui konsep pembelajaran secara dalam talian, sesuatu ilmu boleh dipelajari pada bila masa dan di mana-mana sahaja. Dan ingat pun, dengan visi kita, macam itulah kalau kita boleh sama menggunakan teknik. Itu saja untuk kali ini. Encik Adiwila itu dah cakap. Teknik tohu coket ni. Okey. Dengar tak video tadi? Itu ada masalah. Dengar tak? Ke macam ada bunyi bising-bising ke apa, tak ada? Ha? Bunyi apa? Maksudnya bunyi dia macam bising Tapi dengar tak apa dia cakap tu?
kamu dengar, kalau kamu semua dengar dah apa yang diterangkan oleh Cik Adiwira, cikgu nak minta Hairis. Hairis, apakah yang diterangkan oleh Cik Adiwira tadi? Cik Adiwira tadi terang pasal apa? Apa dia? Okay. Cik Adiwira tadi dia terangkan pasal teknik membina perenggan isi lah. Guna teknik dia Tohu Joket. Okay. Jadi apa kaitan dia dengan topik pembelajaran kita pada hari ini? Boleh Haris beritahu. Apa kaitannya dengan topik kita pada hari ini? Iris? Okay. Topik kita pada hari ini ialah menulis perenggan isi, dan tambahan kita juga akan belajar pada hari ini menulis perenggan kesimpulan. Hari ini kita akan belajar dua lah. Cara menulis perenggan isi karangan dan perenggan kesimpulan karangan. Sebelum tu cikgu nak tanya, cikgu percaya kamu semua masa sekolah rendah sudah banyak membuat karangan. Jadi cikgu nak tanya, sebelum ni macam mana cara kamu membina perenggan isi? Siapa boleh kongsikan? Silakan. Sebelum ni macam mana cara kamu membina perenggan isi masa sekolah rendah dulu? Apa cikgu sekolah rendah dulu ajar? Siapa boleh kongsikan? Skop. Apa tu skop? Itu skop. Secara umum cikgu terangkan macam mana cara kita membina perenggan isi itu. Secara umumnya perenggan isi dia ada lebih kurang sekitar 4 atau 5 ayat sahaja, iaitu topik, huraian, contoh, penegasan. Kalau nak masukkan kesan dengan penegasan pun boleh. Tapi untuk label-label awak ni ataupun untuk tahap-tahap awak macam ni, cukuplah 4 ayat tu saja. Seterusnya kesimpulan pula. Kesimpulan ada lebih kurang satu perenggan kesimpulan, ada lebih kurang 3 atau 4 ayat saja. Itu kesimpulan, harapan dan cadangan. Itulah secara umumnya yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu semua fokuslah apa yang cikgu akan terangkan sekejap lagi. Dan kita akan setelah cikgu habis terangkan, cikgu akan bersama kamu buat latihan.
Okey, pertama sekali kita akan belajar teknik ataupun cara menulis perenggan isi. Okey, kamu semua boleh nampak tak slide cikgu ni? Okey, teknik menulis perenggan isi. Okey, kelas sebelum ni kita dah belajar macam mana cara untuk kita kenal pasti isu dan kehendak karangan. Okey, jadi sekarang ni kita dah belajar juga cara nak bina perenggan apa minggu lepas? Kita dah belajar cara bina perenggan apa minggu lepas? Okey, pendahuluan. Okey, jadi hari ini kita akan belajar isi dan kesimpulan. Okey, cikgu harap pembelajaran yang lepas tentang pembinaan perenggan pendahuluan tu kamu dah faham lah. Okey, macam perenggan pendahuluan yang perlu ada ialah isu, ayat rangsangan 1, ayat rangsangan 2 dan ayat tugasan. Ayat tugasan tu dia punya ni lah, hendak soalan tu. Hari ni pula kita akan belajar cara untuk menulis perenggan isi dan perenggan kesimpulan. Okey, yang pertama sekali, yang paling penting sebelum awak tulis perenggan isi, awak kena kenal pastilah kehendak soalan tu. Ayat tugasan kat pendahuluan tu nak apa? Langkah-langkah ke, patuk-patuk ke, cara-cara ke apa kan? Awak kena kenal pasti tu dulu kehendak soalan. Bila awak dah kenal pasti kehendak soalan, barulah awak boleh fikir isi apa yang awak nak letak. Okey. Seterusnya, gunakan teknik cikgu iaitu atah acap. Okey, macam cikgu dah terangkan sebelum ni, tak silap cikgu 2 minggu lepas yang kerangka karangan tu. Cikgu suruh buat kerangka karangan tu. Okey, atah acap ni cikgu gunakan dalam pembelajaran yang itulah. Okey, teknik atah acap ni terdiri daripada AT tu ayat topik, AH tu ayat huraian, AC tu ayat contoh, dan AP tu ayat penegasan. Okey, jadi kalau awak ikut teknik cikgu ni, dalam perenggan isi awak hanya ada 4 ayat sahaja. Okey, macam tadi Cik Adiwira tadi ada teknik dia, itu bahu joket tadi. Tapi ini teknik cikgu, atah acap. Jadi cikgu nak kamu nanti bina perenggan isi. Latihan kamu nanti kamu bina perenggan isi berdasarkan teknik yang cikgu ajarkan ni. Okey, seterusnya contoh soalan dan jawapan. Okey, jadi sekarang ni cikgu ada soalan karangan. Okey, cikgu baca dulu soalan karangan ni. Okey, kemudian cikgu kenal pasti isu dan kehendak soalan. Okey, kewujudan laman sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram telah mencetuskan gaya hidup baharu pada hari ini. Jelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan oleh ibu bapa untuk mengelakkan penyalahgunaan laman sosial dalam kalangan anak-anak. Okey, jadi sekarang ni isu dia ialah kewujudan laman sosial telah mencetuskan gaya hidup baru pada hari ini. Okey, jadi kehendak soalan dia, dia nak kita jelaskan tindakan-tindakan yang patut ibu bapa lakukan. Okey, tindakan-tindakan yang patut dilakukan oleh ibu bapa untuk mengelakkan penyalahgunaan laman sosial dalam kalangan anak-anak. Okey, jadi isi awak nanti perlulah berkaitan dengan ibu bapa dan anak-anak sahaja. Okey, jangan masukkan elemen-elemen lain macam masyarakat ke apa, jangan masukkan. Okey, awak punya isi, awak punya perenggan isi hanya berkaitan ibu bapa dan anak-anak mereka sahaja. Okey, jelas tak jelas? Okey, jadi sekarang ni cikgu dah kenal pasti mana satu isu dan mana satu kehendak soalan. Jadi cikgu akan teruskan kepada penulisan perenggan isi lah, iaitu jawapan. Okey, tengok ayat topik cikgu. Okey, ayat topik cikgu. Okey, tindakan-tindakan yang antara tindakan-tindakan yang patut dilakukan oleh ibu bapa ialah mengawal tempoh masa penggunaan gadget anak-anak mereka. Tengok,
Okey, ayat topik cikgu antara tindakan-tindakan yang patut dilakukan oleh ibu bapa untuk mengelakkan penyalahgunaan laman sosial dalam kalangan anak-anak ialah mengawal tempoh masa penggunaan gadget anak-anak mereka. Okey. Ayat huraian dia pula, okey, cikgu huraikan. Okey, kenapa ibu bapa kena kawal tempoh masa penggunaan gadget anak-anak mereka. Kenapa? Hal ini adalah demikian kerana cikgu guna penanda wacana hal ini adalah demikian kerana kebanyakan ibu bapa kurang peduli terhadap tempoh masa penggunaan media sosial anak-anak. Okey. Seperti yang kamu lihat sekarang ni, banyak ibu bapa yang terlalu sibuk sampai mereka tiada masa lah untuk mengawal penggunaan gadget anak-anak mereka. Anak-anak mereka pun bebas. Dan yang paling dirisaukan, anak-anak mereka terpengaruh dengan benda-benda yang tidak baik lah, benda-benda yang tidak senonoh lah. Seterusnya ayat contoh. Tengok macam mana cikgu buat ayat contoh. Contoh ni contoh kepada huraian lah, ataupun contoh kepada huraian ataupun contoh kepada ayat topik. Contoh cikgu ialah cikgu beri contoh kepada ayat topik pula. Contohnya ibu bapa boleh menghadkan masa anak-anak mereka melayari media sosial supaya mereka tidak terdedah. Cikgu tidak terdedah secara keterlaluan terhadap pengaruh-pengaruh negatif media sosial pula. Akhir sekali ayat penegas. Tegaskan balik ayat topik tu, isi tu. Tegaskan balik topik isi tu. Oleh itu ataupun oleh hal yang demikian, jika masa penggunaan gadget anak-anak mereka diabaikan, ia akan lebih mendedahkan anak-anak mereka terhadap budaya-budaya negatif. Cikgu ambil balik. Jika masa, mengawal tempoh masa kan, masa penggunaan gadget, cikgu ambil ni balik. Cikgu tegaskan yang ayat topik ni ataupun isi ni, masa penggunaan gadget ni. Jika masa penggunaan gadget anak-anak mereka diabaikan ataupun ibu bapa tidak mengawal tempoh masa penggunaan gadget anak-anak mereka, ia akan lebih mendedahkan anak-anak mereka terhadap budaya-budaya negatif dalam media sosial itulah. Ni jawapan penuh cikgu lah. Tengok jawapan penuh cikgu ni. Antara tindakan-tindakan yang wajar dilakukan oleh ibu bapa ialah mengawal tempoh masa penggunaan gadget anak-anak mereka. Hal ini adalah demikian kerana, yang cikgu kuningkan ni semua penanda wacana. Hal ini adalah demikian kerana kebanyakan ibu bapa kurang peduli terhadap tempoh masa penggunaan media sosial anak-anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menghadkan masa anak-anak mereka melayari media sosial supaya mereka tidak terdedah secara keterlaluan terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Oleh itu, jika masa pengaruh negatif di dalam media sosial lah, tambah di dalam media sosial. Itu jika masa penggunaan gadget anak-anak mereka diabaikan, ia akan lebih mendedahkan anak-anak mereka terhadap budaya-budaya negatif. Jadi jelas tak? Jelaskan macam mana nak buat perenggan isi menggunakan teknik atah acap. Jadi macam contoh yang cikgu tunjukkan. Cikgu hanya melibatkan ibu bapa dan anak-anak sahaja. Janganlah kamu melalut kaitkan dengan masyarakat pula apa kan. Kalau ibu soalan tu pun dah terang dah. Ibu bapa dan anak-anak. Itu hubungan ibu bapa dan anak-anak tu. Janganlah kamu masuk masyarakat dia yang lain ke kan.
Okey. Seterusnya, okey, teknik menulis perenggan kesimpulan pula. Okey, cikgu akan terangkan macam mana cara untuk menulis perenggan kesimpulan pula. Okey. Perkara yang pertama sekali, okey, yang perlu awak tahu sebelum awak tulis perenggan kesimpulan ni, okey, dalam perenggan kesimpulan ni macam cikgu cakap tadi, perlu ada 3 hingga 4 ayat saja. Okey, jangan pula kamu melalut sampai 10 ayat pula kamu letakkan ke dalam kesimpulan tu. Okey. 3 atau 4 ayat sahaja dalam satu kesimpulan. Okey. Antara komponen dalam kesimpulan tu, antara komponen yang perlu ada dalam kesimpulan tu ialah yang pertama sekali, yang paling penting, ayat kesimpulan lah. Okey, kamu simpulkan, okey, isi-isi yang kamu dah bincangkan. Okey. Kalau satu karangan kamu tu ada 3 atau 4 isi, kamu simpulkanlah ketiga-tiga atau keempat-empat isi kamu tu. Okey, dalam satu ayat kesimpulan tu. Okey. Satu ayat kesimpulan je. Okey, lepas tu ayat cadangan. Okey, cadangan kamu terhadap isu lah. Okey, cadangan kamu terhadap isu. Okey. Dan lepas tu ayat harapan lah. Harapan kamu terhadap isu ataupun harapan kamu terhadap kehendak soalan tu. Contohnya kalau kamu buat faktor-faktor tu, apa harapan kamu? Langkah-langkah pun apa harapan kamu? Kalau isu tu, isu apa? Penyalahgunaan dada ke, apa ke, masalah sosial ke, apa cadangan kamu? Okey, itu dia. Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu tengoklah contoh kesimpulan, okey, yang cikgu dah buat. Okey. Kesimpulan cikgu ni berdasarkan tadilah isu tadi tu. Okey. Wujudan laman sosial tu. Teruskan gaya hidup baru. Okey. Kesimpulan dia. Ayat kesimpulan cikgu, kesimpulannya, okey, ibu bapa perlu mengambil tindakan sewajarnya terhadap penggunaan media sosial anak-anak. Okey, kesimpulan tu isi-isi yang awak bincangkan tadi lah. Okey, isi yang awak bincang tadi tentang apa? Tentang tindakan-tindakan yang patut ibu bapa lakukan terhadap anak-anak mereka. Okey, jadi ayat kesimpulan cikgu pun cikgu simpulkan, okey, tentang tindakan-tindakan ibu bapa tu. Okey, jadi kesimpulannya, ibu bapa perlu mengambil tindakan sewajarnya terhadap penggunaan media sosial anak-anak mereka. Okey, ayat cadangan cikgu, okey, antara tindakan yang perlu diambil kira, okey, adalah seperti tempoh masa, senarai rakan, siaran yang ditonton dan sebagainya. Okey, maksud cikgu, cadangan cikgu lah. Okey, cadangan cikgu terhadap tindakan tu lah. Okey, antara tindakan yang perlu diambil kira lah adalah seperti tempoh masa. Okay, tempoh masa tu tadi macam isi tadi yang cikgu terangkan tadi, tempoh masa. Okay, senarai rakan. Okay, media sosial ada senarai rakan. Lepas tu siaran yang ditonton. Okay, ibu bapa perlu memastikan siaran yang anak-anak tonton dalam media sosial tu tak apa, bukan perkara yang negatif lah. Dia tonton yang sepatutnya lah, bukan yang tak sepatutnya. Okay, dan sebagainya. Okay, jadi ayat harapan, okay, ayat harapan cikgu, okay, oleh hal yang demikian, okay, cikgu menggunakan Perdana Wacana tu. Okay, oleh hal yang demikian, okay, jika ibu bapa mengambil tindakan sewajarnya, maka anak-anak mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan budaya-budaya negatif yang dipaparkan di media sosial. Okay, itu harapan. Okay, harapan cikgu, kalaulah ibu bapa mengambil tindakan sewajarnya, mungkin anak-anak mereka tidak akan mudah terdedah kepada pengaruh budaya negatif dan dipaparkan dalam media sosial. Okey, setakat ni jelas tak? Okey. Kalau betul kamu semua jelas dengan apa yang cikgu terangkan sebentar tadi, okey, sekarang ni cikgu tak nak kamu keluarkan lagi buku apa pun. Okey, cikgu nak kamu gunakan ruangan chat Google Meet ni. Okey, sekarang ni Hairis boleh tolong bacakan soalan karangan ni tak? Yang atas ni, yang dekat kotak tunggu. Nampak? Ya. Ya. Era global resource ini
menyaksikan golongan remaja yang terlibat dalam isu masalah buli semakin meningkat. Uraikan faktor-faktor remaja terlibat dalam isu ini. Okey, sekarang ni isu dia mana? Okey. Ha? Isu dia apa? Golongan remaja yang ni isu dia Okey, sekarang Allah, tak nampak pula. Okey, sekarang tu isu dia lah. Okey, jadi kehendak soalan dia nak kita huraikan apa? Okey, faktor-faktor remaja terjebak dalam isu ini. Ya, ni tapi ini. Okey. Sekarang ni Hairis, Hairis dah tahulah. Okey. Dah menguasai cara untuk kita kena pasti isu dan kehendak soalan. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak Hairis atau sesiapa sahaja gunakan ruangan chat Google Meet ni, cadangkan satu faktor remaja terjebak dalam isu buli. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu cadangkan dan tulis dalam Google Meet punya chat ni. Ruangan chat Google Meet ni kamu cadangkan kepada cikgu satu isi yang kamu rasa boleh untuk faktor-faktor remaja terjebak dalam gejala buli. Okey. Cikgu bagi masa 3 minit. 3 minit. Cadangkan cikgu satu isi. Cepat sikit. Kamu tulis je. Cadangkan cikgu satu isi tentang faktor-faktor remaja terjebak dalam gejala buli. Karangan ni biasa kamu buat ni. Gejala buli ni karangan popular. Takkan awak tak tahu. Gejala buli ni karangan popular. Selalu buat. Cadangkan kat cikgu satu isi. Bukan ayat isi saja. Ayat nanti kita fikirkan. Guna awak fikirkan satu isi. Okey, salah memilih kawan. Okey, lagi. Selain Azwalia, salah memilih kawan. Betul. Okey. Lagi. Cikgu nak idea-idea kamu ni. Pagi-pagi buta ni. Okey, otak kamu ni segar lah. Otak kamu ni segar. Okey, apa tadi? Hairis. Terpengaruh dengan rakan sebaya. Okey, bukan tidak terpengaruh lah. Faktor-faktor remaja terjebak dalam masalah buli ni mestilah sebab dia terpengaruh dengan rakan sebaya. Tapi dia lebih kurang sama dengan Azwala tadi, salah milih kawan. Okey, kalau salah milih kawan memanglah dia terpengaruh, betul. Okey, jadi Hairis, bagus. Dan Haris Zulaikal cakap ada masalah keluarga. Okey, betul juga. Okey, jadi kadang-kadang ni kan remaja macam awak ni kan terjebak ataupun terpengaruh dalam masalah buli ni. Okey, biasanya datang daripada keluarga yang bermasalah lah. Okey, keluarga yang masalah kebanyakan lah, bukan semua, kebanyakan keluarga yang pecah belah. Okey, itulah antara isi-isi yang utama ataupun isi-isi yang popular lah. Okey, dalam tajuk gejala buli ni, faktor-faktor remaja terjebak dalam gejala buli ni. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak pilih siapa punya isi lah. Okey, cikgu nak pilih
Haris punya isi lah. Boleh Haris? Okay, jadi sekarang ni okay. Macam cikgu cakap tadi, nak mulakan ayat topik tu macam mana? Ikut contoh yang cikgu tadi, nak mulakan ayat topik tu macam mana? Okay, antara okay. Antara ya Allah. Okay, antara faktor-faktor. Okay, kita balik kepada soalan tadi, faktor-faktor. Antara faktor-faktor remaja terjebak dalam gejala buli inilah apa faktor-faktor ini. Masalah kekeluargaan. Okay. Itu ayat isi lah. Aku nak bahasa dulu, bahasa Inggeris dan Lukas. Lukas. Tulis pertama. Apa dia? Tulis pertama. Tak kan, ni kamu tak payah tulis dulu. Okay, ni kita berbincang. Okay, jadi ni kejap lagi kamu boleh kalau kamu nak masuk dalam nota boleh lah kamu salin balik lah. Okay. Okay, jadi sekarang ni ayat topik dah. Okay. Azwa, Haris. Okay. Dah cadangkan kepada cikgu satu masing-masing dah cadangkan kepada cikgu lah satu isi ataupun topik. Okay, jadi cikgu okay, bantu kamu bina ayat topik. Okay, supaya kamu lebih jelas lah. Okay. Antara faktor-faktor remaja terjebak dalam gejala buli ialah masalah kekeluargaan. Okay, macam isi Haris tadi, Haris Zaikal tadi. Okay, ialah masalah kekeluargaan. Okay, jadi ayat huraian tadi ikut cikgu punya contoh tadi, ayat huraian cikgu gunakan penanda wacana apa? Penanda wacana apa cikgu gunakan? Okay, hal ini demikian kerana. Okay, kamu kena tulis hal ini demikian kerana tau. Kamu jangan tulis hal ini kerana. Okay, hal ini kerana tu dia tidak tepat lah tidak tepat. Dia lebih tepat, lebih bagus hal ini demikian kerana, ataupun hal ini adalah demikian kerana. Tapi kalau awak nak jimatkan perkataan hal ini demikian kerana pun dah betul lah. Okay, hal ini demikian kerana. Okay, huraian kepada topik tadi, kenapa masalah kekeluargaan menyebabkan remaja itu terjebak dalam gejala buli. Hal ini adalah demikian kerana. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu jawab, kenapa kamu cakap masalah kekeluargaan ni menyebabkan remaja tu terjebak dalam gejala buli? Kenapa? Kamu cakap kenapa, cikgu akan tulis dalam ni. Sekarang ni kenapa masalah kekeluargaan tu menyebabkan remaja tu terjebak dalam gejala buli? Kamu bayangkan dalam diri kamu. Okey, kamu bayangkan dekat diri kamu. Okey, kalau kamu ada masalah keluarga, kenapa masalah keluarga tu menyebabkan kamu terjebak? Kenapa masalah keluarga tu menyebabkan kamu terjebak dalam gejala buli? Bagus. Okey, pandai Haris. Okey, hal ini adalah demikian kerana remaja tidak dihiraukan atau tidak mendapat kasih sayang dan menyebabkan remaja mudah terjebak dalam gejala buli lah. Bukan kalangan buli, kalangan untuk orang. Okay, gejala buli. Okay. Jadi cikgu akan guna ayat Haris ni lah. Cikgu akan ubah sikit lah. Hal ini adalah demikian kerana keluarga yang bermasalah. Okay, keluarga yang bermasalah menyebabkan remaja
tidak dihiraukan atau tidak mendapat kasih sayang secukupnya. Mendapat kasih sayang secukupnya. Ya. Okey. Sehingga menyebabkan remaja. Okey, sehingga menyebabkan remaja mudah terjebak dalam gejala buli. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak ayat contoh pula. Okey. Cikgu nak kamu bagi contoh berdasarkan situasi dalam huraian kamu ni. Contoh dia, contoh kepada situasi. Apa contoh-contoh dia yang awak nak letak? Apa contoh-contoh yang awak nak letak? Daripada ayat huraian ni, apa contoh-contoh yang awak nak letak dalam renggan ni? Apa contoh dia? Keluarga yang masalah menyebabkan remaja tak dihiraukan atau tidak mendapat kasih sayang. Kasih sayang ni apa tentu. Apa contoh keluarga yang masalah menyebabkan remaja tidak dihiraukan atau tidak mendapat kasih sayang cukupnya sehingga menyebabkan remaja terjebak dalam gejala buli. Contohnya, okay, keluarga selalu bergaduh. Okay, betul. Macam mana kita nak kembangkan idea Azwar ni? Okay, tunjuk tengok yang apa yang cikgu tunjukkan ni. Okay, tengok macam mana cara cikgu kembangkan idea Azwar ni. Okay, keluarga selalu bergaduh kan. Okay, contohnya ataupun sebagai contoh, keluarga selalu bergaduh. Okay, sebagai contoh. Sekejap sebagai contoh, remaja berasa terabai. Berasa terabai ataupun remaja berasa diabaikan oleh keluarga sendiri. Keluarga yang sering keluarga yang berpecah belah lah. Kalau gaduh mesti berpecah belah. Keluarga yang berpecah belah menyebabkan tekanan terhadap remaja sehingga
Dah. Okey. Untuk keluarga yang pecah belah, menyebabkan tekanan terhadap remaja sehingga mereka terjebak dalam gejala buli. Boleh dah ni Okey. Tu ayat contoh lah. Okey. Ayat contoh dia. Kita bagi contoh pada ayat huraian kita tadi. Okey, ayat huraian kita tadi. Jangan cikgu dijasa. Okey, ayat huraian kita tadi. Okey, hal ini adalah mungkin kerana keluarga yang masalah menyebabkan remaja tidak dihiraukan. Okey. Contohnya, keluarga yang pecah belah menyebabkan tekanan ataupun menyebabkan menyebabkan apa? Kalau ni tadi remaja tidak dihiraukan. Okey, jadi kalau tak dapat kasih sayang, contoh dia menyebabkan tekanan lah. Okey. Kalau tak dapat kasih sayang tadi, yang secukupnya tadi, tak dapat kasih sayang cukup, tekanan lah, stres. Okey. Jadi contohnya keluarga yang pecah belah menyebabkan tekanan terhadap remaja sehingga mereka terjebak dalam gejala buli. Okey. Jadi ayat penegas dia. Okey, ayat penegas tadi kita tegaskan baliklah. Okey, ayat topik tadi. Oleh hal yang demikian, apa tadi? Dia letak ayat penegasan tadi. Masalah kekeluargaan apa? Oleh hal demikian, sebarang masalah kekeluargaan sudah diselesaikan secara oleh hal demikian. Kita tugas kembali masalah kekeluargaan tu. Sebarang masalah kekeluargaan perlu diselesaikan secara baik supaya remaja tidak tertekan dan dapat menghindarkan diri, menghindarkan diri daripada gejala buli. Okey, kan dah siap tu? Okey, nampak tak? Sekarang ni faham tak? Macam mana? Faham tak? Okey, sekarang ni nampak Okey, macam mana kita nak bina satu perenggan isi tu. Okey, yang pertama ayat topik lah. Okey, tadi cikgu ambil Haris punya ayat topik. Okey, lepas tu huraian. Okey, cikgu ambil Haris punya. Okey, ayat contoh cikgu kembangkan Azwa Alia punya idea. Okey, contoh yang Azwa Alia bagi, keluarga selalu gaduh. Okey, cikgu terangkan atau cikgu kembangkan macam mana kita nak kembangkan keluarga selalu gaduh. Wah, ni umum sangat lah Jadi pandai-pandai kita lah. Ikut kreativiti kita, macam mana kita nak kembangkan idea kita. Asalkan kita guna bahasa yang betul dan
ayat yang gramatis lah. Okey, ayat yang betul, ayat yang gramatis. Okey, jadi cikgu dah kembangkan idea Azwar tadi, dan ayat penegas tadi cikgu dah tunjukkan macam mana cara kita nak buat ayat penegas tu. Jadi kita kena tegaskan balik isi yang kita bincangkan tadi. Okey, isi kita ni tadi ialah masalah kekeluargaan. Okey, faktor yang pertama tadi masalah kekeluargaan. Jadi ayat penegas cikgu, oleh hal demikian sebarang masalah kekeluargaan perlulah diselesaikan secara baik. Okey, supaya remaja tidak tertekan, okey, dan dapat menghindarkan diri daripada gejala buli. Okey. Jadi sekarang ni cikgu akan gabung ayat jawapan kamu tadi. Jawapan penuh. Okey, jawapan penuh. Okay, jadi cikgu akan gabungkan. Agak kamu jelas lah apa yang awak buat, macam mana cara nak buat. Okay. Jadi ini cikgu dah tunjukkan, cikgu dah terangkan seterang-terangnya. Okay. Kalau kamu tak faham, tanya cikgu dulu. Okay. Jangan kamu main hentam je. Okay. Okay, sekarang ni cikgu dah gabungkan dah jawapan kamu tadi. Idea-idea kamu tadi dalam satu perenggan jawapan penuh lah. Antara faktor-faktor remaja terjebak dalam gejala buli ialah masalah kekeluargaan. Hal ini demikian kerana keluarga yang masalah menyebabkan remaja tidak dihiraukan atau tidak mendapat kasih sayang secukupnya, sehingga menyebabkan remaja mudah terjebak dalam gejala buli. Sebagai contoh ataupun contohnya, sebagai contoh, keluarga yang pecah belah menyebabkan tekanan terhadap remaja sehingga mereka terjebak dalam gejala buli. Oleh kerana demikian, sebarang masalah kekeluargaan perlulah diselesaikan secara baik, supaya remaja tidak tertekan dan dapat menghindarkan diri daripada gejala buli. Jadi itu semua ada kena-mengena lah. Ada kena-mengena. Jadi faktor dia masalah kekeluargaan. Kenapa masalah kekeluargaan itu menyebabkan remaja terjebak dalam gejala buli? Keluarga yang masalah menyebabkan remaja tidak dihiraukan, atau tidak mendapat kasih sayang secukupnya, sehingga menyebabkan remaja mudah terjebak dalam gejala buli. Contohnya, apa contoh keluarga yang pecah belah menyebabkan remaja tu terjebak dalam gejala buli? Sebagai contoh, keluarga yang pecah belah menyebabkan tekanan terhadap remaja sehingga mereka terjebak dalam gejala buli. Itu contoh kepada ni lah, contoh kepada isi dan huraian tadi. Jadi sebagai contoh, keluarga yang pecah belah menyebabkan tekanan lah. Contohnya tekanan lah, tekanan terhadap remaja. Contohnya keluarga yang pecah belah menyebabkan tekanan terhadap remaja. Itu contoh dia. Jadi remaja pun dalam tekanan, jadi diorang pun terjebak dalam gejala buli. Itu contoh dia. Oleh hal yang demikian, ini penegasan sebarang masalah kekeluargaan, cikgu tegaskan balik, cikgu tegaskan balik isi yang tadi tu. Masalah kekeluargaan tu cikgu tegaskan balik, sebarang masalah kekeluargaan perlulah diselesaikan secara baik, supaya remaja tidak tertekan dan dapat menghindarkan diri daripada gejala buli. Jadi itulah contohnya jawapan tu. Contoh jawapan awak lah. Idea awak, jawapan awak, saya bantu sikit-sikit. Sekarang ni jelas tak jelas? Jelas tak jelas?
Cikgu harap kamu betul-betul jelas lah Okey. Sekarang ni kita cikgu nak kamu bina ni pula kesimpulan ni. Okey. Cikgu akan type, kamu type dalam chat Google Meet ni. Okey, apa contoh ayat kesimpulan yang boleh awak bagi untuk faktor-faktor gejala buli tu? Apa faktor-faktor remaja terlibat dalam gejala buli tu? Apa kesimpulan yang awak satu ayat kesimpulan yang awak boleh bagi cikgu tentang faktor-faktor remaja terlibat dalam gejala buli tu? Kesimpulan dia apa? Bagi cikgu satu kesimpulan. Cepat bagi kesimpulan, cepat. Kesimpulan tu nak habis ni. Kesimpulan dia apa? Type dalam ni, dalam Google Chat ni, dalam Google Meet Chat ni. Kesimpulannya apa? Faktor-faktor tersebut perlulah diambil kira. Supaya diambil kira atau diambil berat. Okey. Sebenarnya faktor-faktor tersebut perlulah diambil kira atau diambil berat. Okey, supaya dapat mengelakkan remaja terjebak dalam gejala buli ataupun masalah buli. Okey, itu cara dia. Dan disimpulkanlah kita sebut balik faktor-faktor tersebut perlulah diambil berat lah. Diambil berat atau diambil kira lah. Ayat cadangan, apa cadangan? Cadangan lah. Okey, cadangan itu balik semula kepada yang tadi. Apa cadangan awak untuk ayat kesimpulan ni? Kita perlu menjaga hubungan sama ahli keluarga. Itu sekejap tak apa sesuai lah. Tapi kan sekejap antara kita perlu menjaga hubungan sama ahli keluarga.
perbezaan antara faktor antara faktor yang perlu diambil berat dan juga faktor yang perlu diambil berat seperti emosi remaja, emosi pembuat kesalahan remaja, dan sebagainya lah. Dia tak patut. Dia tak patut. Okay. Emosi patut. Tolong kasih sayang. Okay, itulah lebih kurang lah Lepas tu, ayat harapan. Oleh itu, faktor-faktor yang besar dapat ditangani sebaiknya maka masalah di dalam kalangan remaja mampu diselesaikan. Nampak tak? Jelas tak? Okay, kesimpulannya kita simpulkan balik. Okay, faktor-faktor tadi, faktor-faktor tersebut perlu ada berkira lah. Okay, faktor-faktor yang kita dah nyatakan, kita simpulkan faktor-faktor tersebut perlulah diambil kira supaya dapat mengelakkan remaja terjebak dalam gejala buli. Okay, antara faktor yang diambil berat seperti antara faktor yang perlu diambil berat, seperti tahap emosi, peluang kasih sayang remaja dan sebagainya. Okay, oleh itu jika faktor-faktor harapan kita lah, jika faktor-faktor faktor-faktor yang dikesan dapat ditangani sebaiknya, maka masalah buli dalam kalangan remaja mampu diselesaikan. Okay, jadi sekarang ni jelas Okay, sekarang cover lah. Lepas ni awak kena apa ni? Lepas ni awak kena apa? Okey. GBK kan? Okay. Jadi sekarang ni, cikgu harap kamu jelas lah macam mana nak buat ayat kesimpulan dan macam mana nak buat perenggan isi dan perenggan kesimpulan lah. Okay, jadi ini tak ada apalah. Sama je kalau gabung pun lebih kurang je. Okay. Jadi cikgu harap kamu faham lah macam mana cara nak buat perenggan isi dan macam mana nak buat perenggan kesimpulan. Okay, jadi sekarang ni latihan kamu. Latihan kamu nanti kamu buka buku teks muka surat 153. Ni kerja rumah kamu lah. Buka buku teks muka surat 153. Bina 3 perenggan isi berdasarkan maklumat dalam teks. Lepas itu cikgu nak kamu bina satu perenggan kesimpulan berkaitan dengan perenggan isi yang dibincangkan. Jadi kamu buka buku teks muka surat 153. Berdasarkan teks tu, kamu bina 3 perenggan isi sebab dia ada 3 gambar. Jadi dia ada 3
satu gambar tu satu perenggan isi. Okey. Lepas tu akhir sekali bina satu perenggan kesimpulan. Okey, jadi cikgu nak 4 perenggan lah, 3 perenggan isi dan 1 perenggan kesimpulan. Okey, hantar seperti biasalah. Okey. Jadi hantar seperti biasa dalam bentuk gambar dan tulis nama lah. Okey. 153. Buku teks 153. Bina 3 perenggan isi dan 1 perenggan kesimpulan. Okey. Baca teks tu, okey, tengok teks tu, kena pasti mana isi, mana huraian, mana contoh yang diberikan dalam teks tu. Okey. Cikgu nak kamu bina 3 perenggan isi berdasarkan teks tu. Jadi sekarang jelas tak? Okey, jadi sekarang ni cikgu nak Haris cepat cikgu nak Haris simpulkan apa yang kita dah belajar hari ni. Ceritakan balik pada cikgu apa yang kita dah belajar hari ni. Haris? Hairis, bukan Haris, Hairis. Awak lah. Okey. Sekarang ni ceritakan balik pada cikgu apa yang awak dah belajar hari ni. Aku dapat mengetahui bagaimana cara untuk menulis perenggan Perenggan apa? Perenggan isi dan perenggan isi dan apa? Dan kesimpulan. Okey, jadi setelah itu awak dah belajar macam mana cara nak kembangkan idea, nak kembangkan ayat, dan bina ayat secara gramatis lah. Okey. Jadi sekarang ni itu latihan. Okey. Kita teks surat 1-3 perenggan isi, 1 perenggan kesimpulan, hantar macam biasa. Okey, jadi setakat tu sajalah kelas kita pada hari ini. Okey, seperti biasa tulis nama dan kelas dan boleh keluar. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum. Okey, kelas boleh bersurai. Okey, seperti biasa tulis nama dan boleh bersurai lah.